Ngap je melazatkan ada, menyedapkan melazat. Kau tahu tak saya buat apa ni? Tak tahu. Jadi kalau saya makan makanan favourite saya, saya akan buat Naruto dulu. Supaya saya boleh menahan nafsu saya daripada menolak awak dan makan tanpa bercakap. Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang, selamat berjumpa lagi dalam rancangan review makan bersama Alice Interactive. Saya Faizal Muhtar, pemakan profesional, dan juga saya punya partner iaitu Ida Jebat 2.0. masih lagi menggunakan lawak-lawak recycle. Hari ini saya berasa sangat emosional lah. Emosional. Atau emosional? Tahu. Apa maksud emosional? Emosi lah. Emosi yang mendalam kerana Kenapa? antara benda-benda dalam hidup saya yang paling saya emosi adalah bercinta, putus cinta dan makan makanan yang kita cinta. Okey. Ini adalah makanan yang paling saya cinta, iaitu laksa. Laksa. Okey, so hari ni kita nak review satu laksa dan saya iktiraf laksa yang kita nak review hari ni adalah antara laksa yang terbaik di muka bumi, di dunia. Serius. Apa tu cakap? Serius lah? Apa cakap? Cuba cakap. Serius. Serius. Okey, laksa ni sebab kita punya konten hari ni 4 jam tadi director dah 4 jam. Ini adalah jam yang pertama kita nak cerita pasal sejarah laksa. Okey. So tak dalam sejarah laksa ni, sebab saya ni pakar laksa. Saya ada banyak PhD tentang laksa. Sebab laksa ni sebenarnya ada banyak jenis dalam dunia. Mungkin di belah dunia lain dia punya rasa dia punya sejarah dia lain. Tapi kalau cakap pasal laksa Aida kan, sebab awak tak ada dialog lagi, saya tanya awak. Okey. Laksa favourite awak apa dia? Simple soalan tu. Saya pusing-pusing satu dunia tapi saya balik soalan simple. Apa laksa favourite awak? Laksa Penang. Awak orang Johor tapi awak suka laksa Penang? Awak? Asal? Sebab kalau Penang kan dia guna mi laksa dia. Kalau dekat Johor dia guna spaghetti. Oh. So dia rasa dia agak lain lah. So sedap lagi guna mi laksa tu. Tapi kan cakap pasal laksa Johor tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya dapati bila awak sebut laksa Johor guna spaghetti, betul? Maknanya orang Johor dulu kala yang buat laksa Johor ni memang berasal daripada Itali. Sebab dia guna spaghetti. Orang dulu mana nak cari spaghetti? Mana ada kedai 99 tu? Mana dia nak dapat? Ke dia buat sendiri? Dia guna mi kot. Tiba dah buat research Tapi tak apa, kita bukan nak review laksa Johor. Hari ni kita nak review, ini dia kita start of the show. Bacakan. Laksa Utara. Nama dia? Ngap Je. Oh, ngap je. Ngap Je. Ini adalah laksa utara Ngap Je yang saya rasa boleh dikatakan antara yang terbaik. Buat pertama kalinya dalam sejarah segmen kita. Ini hari ni hari cukup besar. Banyak sejarah kita cerita hari ni. Buat pertama kalinya makanan yang kita review hari ni saya dah makan banyak kali. Saya dah makan lebih 2000 kali laksa je. Tak pernah jemu sampai sekarang. Ini kali yang ke-2002. Tadi sebelum kita shoot 2001 tu saya dah makan sikit tadi. Sikit. Saya makan sikit sebab saya tak boleh tahan. Oh, okey. Awak tak pernah rasa laksa ni kan? Tak pernah. Cuba buka. Laksa kan? Laksa. Okey. Laksa ni kalau awak order, dalam dia boleh dikatakan barang-barang yang terpilih lah. Pendek kata, saya kenal chef dia, saya kenal owner dia. Saya pernah ikut owner dia pergi pasar. Dia pilih laksa tu bukan main ambil, bayar dekat pakcik atau wak yang jual laksa, tak. Dia borak dulu, dia cerita pasal sejarah laksa macam saya cerita ni dan baru dia beli. Oh. Sama juga dengan bawang, timun, telok ni semua. Ini semua memang dibeli daripada pekedai-pekedai terpilih. Memang kena orang utara. Saya termerang, bukan. Dia beli yang terbaik lah. Mana ada semua orang daripada Kedah, pasar tu. So dalam dia memang orang kata tu kondimen-kondimen yang perlu ada untuk laksa utara dia. Apa dia? Cuba awak tengok apa yang ada. Ada bawang, Okey. timun, telur Ha. dengan daun sup mungkin. Awak ni jangan pergi dapur kan. Ini bukan daun sup. Ini bukan daun sup. Nasib baik awak bersama dengan pakar laksa. Okey. Daun apa? Daun bawang. Bukan daun bawang. Jangan sebutlah. Ini adalah lagi satu yang dia lupa adalah ni. Limau. Oh, ada biji. Saya nak bezakan limau kasturi atau limau ni senang aja. Awak pegang limau ni, awak rasa. Limau kasturi. Salah, limau nipis. Lidah saya ni. So kita ajar orang lah, kita bagi tip. Sebenarnya orang makan laksa semua masuk mulut je kan, kita ajar. Step pertama adalah kita pastikan semua elemen-elemen ni atau kondimen ni ada lah. Okey. Kedua, masukkan serentak. Masukkan serentak biar dia kata, orang utara kata bertabung. Bertabung, bukan bertabiok. Bertabung. Selalunya orang sebut bertabiok. Laziak, salah. Lazat, sudah cukup.
So walaupun jodoh laksa ni ngap je, jangan ngap je. Ngap je yang hujung tu. Mula-mula kita kena sebatikan. Sebab kata chef-chef terkenal yang saya pernah belajar sama ni, mesra-mesrakan. Macam saya dan awak. Ini bukan makanan, ini buang. Tak tepi. Okay, yang kedua. Sama penting dia dengan laksa ni, sama dengan kondimen ni adalah apa ni? Kuah laksa. Bukan minyak petrol Ini laksa. Kuah laksa. Kuah laksa ni selalunya dibuat dengan ikan-ikan yang orang kata tu ikan-ikan terpilih lah. Bukan sebagai ikan boleh masuk. Awak pernah masak laksa? Tak pernah. Pernah nampak mak masak laksa? Tak pernah. Mak saya tak pernah masak laksa. Awak ni. Fedi, kalau boleh hantar dia khusus buat laksa. Sebab saya selalu buat review seorang-seorang. Kalau ada berdua ni saya cerewet. So ikan-ikan laksa ni kena ikan-ikan yang terpilih lah. Saya tak boleh dedahkan semua ikan apa yang digunakan oleh chef Ngap Je ni. Kalau tak nanti rasa dia terbongkar. Tak payah. Saya kalau boleh episod ni saya tak nak gunakan apa-apa alat bantuan. Saya nak guna tangan saya sendiri. Sebab benda ni ia melibatkan sejarah. Orang dulu mana ada pisau blade beli kat kedai tu? Okay. Orang dulu mana ada getah? Okay. Jadi kita pastikanlah apabila kita makan laksa tu kita rasa kuah dia tu kuah pekat, likat, memikat. Nampak saya dah bagi Thailand free kat sana. Bau dia. Apa? Sedap. Okey, jangan main masuk je dulu nanti. Okay. Pegang ni hujung ni. Ni yang saya ajak ni. Ni kita pegang bunjuk dia. Jangan terbuka tutup dulu. Tutup rapat. Goncang. Goncang biar dia sebati. Awak ingat tak episod pertama dulu? Kita buat popcorn tu. Macam tu lah awak buat. Kalau tak siapa tak tahu tengok balik episod popcorn tu. Supaya ikan dia tak mendak kat bawah ni. Ikan dia dia berlari-lari ke atas. Baru kita masuk. Jangan dah masuk ni baru kita nak goncang. Dah terlambat. Ni macam makan batuk lah. Baru kita masukkan ke dalam mangkuk ni. Ingat 4 jam tau ni. Ni baru minit yang ke entah berapa. Nampak? Bila awak goncang, atas ni tu pekat, likat, memikat. Nampak tadi cakap tadi tu? So benda tu dah tak wujud. Sebenarnya ada 2-3 cara. Ni cara yang apa ni? Yang antara yang ketiga lah. Ketiga cara lah kita boleh masukkan kuah dulu baru kita masukkan kondimen tadi tu. Tapi ni cara saya suka kuah tu kat atas. Supaya kondimen tu tenggelam. So kita letak ke tepi dulu. Kita punya kapas sarit tadi. Kita dapat tengok. Ini dia. Main attraction dia lah. Banyak. Kuah dia dah tenggelam. Menenggelamkan laksa tadi. So kita sampailah ke step yang terakhir, iaitu step yang paling penting sekali dalam semua kita punya tutorial dan juga review ni, iaitu makan. Ngap je. Saya suka gaul sikit. Diam. Saya tahulah nak kredit owner. Saya ingin cakap terima kasih kepada Fazri Mokhtar. Mungkin pernah dengar kan nama Fazri Mokhtar tu? Adik saya. Reveal, eksklusif. Owner ataupun pengasas macam ni ialah adik saya, atau paling tepatnya yang masak ni. Itu bos kepada adik saya, iaitu isteri dia, Irdayu Ibrahim. Terima kasih sebab dia yang orang original Kedah. Sungai Petani. Pernah sampai Sungai Petani? Pernah. Best tu Sungai Petani, ada giant. Saya kalau makan limau nipis dengan laksa, saya tak suka buang limau ni. Saya suka tenggelamkan sekali. Sebab saya nak kulit tu punya rasa. Makan sekali kulit dia. Kan? Biar dia jadi ni lah. Awak ni nampak sangat. Memang betul tak pandai laksa. Itu bukti dia lah. Okey, silakan. Saya rasa dengan penuh keyakinan dan juga dah terliuk gila tu. Terliuk tu. Gila. Producer lambat. 2 jam saya tunggu ni episod ni. Gila. Rasa. Bismillah. Saya baca doa daripada pagi tadi. Rehearsal doa. Cuba rasa. Sebab apa kau lambat? Kenapa? Rasa? Sebab ni rasa saya cepat sikit. Apa rasa dia? Best. Baik. Itu je cakap baik dengan best sampai cakap. Tiba-tiba producer ni. 3 perkataan. Saya tambah lagi. Best, apa yang maksud tadi? Best, baik dengan? Sedap. Ya. Tapi sebenarnya huruf B kita kena cari tu. Best, baik dengan apa? Boom!
So Fadi, Jep. ada apa-apa nak tambah tak? Apa dia yang kita membuatkan ni adalah laksa yang the bestest in the world ni? Sebab dia menggunakan bahan-bahan yang terbaik. Orang yang terbayar. Dan untuk mereka yang nak tempah tak order ni, bolehlah ke mana Fadi? Ke Instagram Ngap Je. Ngap Je boleh search kat Instagram. Terorder dan Kita akan post kat dalam ni lah, link dia tu. antara sedap. Susah nak cakap kalau sedap. So, siapa datang? Kawasan-kawasan dia hantar Fadi on. Kawasan Nyata di area Subang Jaya. Lagi? Sahlam, dan juga ni lah, Puchong. Dia charge ikut kawasan lah. Sebab dia hantar guna dalam move. Kalau saya ni tak profesional, saya tak cakap sekarang ni. Tapi saya buat kerja juga ni sambil makan. Dan mereka akan expand lah selain daripada tempat-tempat yang dicakapkan tadi kan, Subang Jaya, Shah Alam, Puchong dan sebab tu dengannya termasuk dalam MOF, mereka akan expand lagi untuk tahun 2022 dan akan datang sekiranya sambutan luar biasa. Sekarang pun dengan kata dah semakin luar biasa sebab nak mencari laksa yang terbaik ni bukannya senang. Kan? Betul. Macam laksa utara ni, kalau nak compare kan, nak bezakan dengan laksa Penang tadi awak cakap, laksa Johor, laksa Sarawak, laksa dia ada punya kelas tersendiri. Ini favourite saya. Sebab tu bos beli 18 tu sana. Off camera tu. Pagi 3, tengah hari 4. So ni kira tak sePenang lah. Pedas. Sudah. Penang kuah dia lain. Pesan makan. Tapi lagi best daripada laksa Penang kan. Lagi sedap. Terpancar kejujuran di wajah Aida Jebat 2.0. So guys, if anything, pergilah ke Facebook, Instagram Ngap Je sekarang tau. Jangan tunggu lagi. Episod ni aku memang takkan suruh esok ke lusa ke, sekarang. Pause sekejap video YouTube ni, video yang tengok ni, pergi order baru tengok balik. Sebab apa? Sebab sedap. Kalau lengah-lengah lagi, saya akan cakap terus terang. Ni saya terus terang depan awak, depan cameraman. Saya tak nak buat lagi review. Mampu ya. So guys, itu saja kita punya review laksa utara Ngap Je ni. Nak tisu ke? Belum? Dok mai. Ini lagi satu bonus lah saya cakap. Kalau makan laksa ni, tak kisah laksa apa pun, especially laksa ni, kena standby benda ni. Sebab? Sebab? Saya bergenang sekejap lagi. Muju ada aircon kat dalam studio ni. Kalau tak memang bergenang. So 5 star lah untuk laksa Ngap Je ni. So kalau tengok episod ni, saya selalu cakap benda yang sama. Kan, kalau girlfriend merajuk hantar coklat. Girlfriend merajuk hantar popcorn. Ini pun sama juga. Ini yang kata girlfriend merajuk. Bos merajuk, tukang kebun merajuk, kan, maintenance merajuk, tukang pipe merajuk, hantar laksa ni. Serius tu. Okay. Patut orang cakap serius lah. Okay. Dah terlambat. Itu saja guys. Saya nak sama makan. Sebab lepas ni bagi saya tak ada benda yang penting lah sampai makan laksa ni. Kerja saya pun saya kata postpone hari Isnin. Sebab memang kita kena fokus makan laksa ni. Itu saja daripada saya. Review makan Ngap Je laksa utara original. Terima kasih kepada Fazli Mokhtar dan Irayu Ibrahim serta produser yang sanggup bertunggu lumus menghantar Lala Move ke sini, dan juga kepada semua yang support rancangan ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Ada apa-apa nak tambah dah? Jangan lupa beli laksa ni sebab memang sedap. Betul. Lepas ni kita half day sebab kita nak makan laksa sampai malam. Itu saja. Assalamualaikum. Bye bye. Ngap Je.